4 maut dalam kemalangan membabitkan sebuah trailer dan 6 kereta di kilometer 277.1 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan di Ipoh petang tadi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zuria binti Abdul Rahim, nombor matrik 250348 dan ahli kumpulan saya yang lain iaitu Nurfarahin binti Abdul Manan 260761, Iragawati anak perempuan Ganison 260882 dan Siti Nur Hidayah binti Muhammad Nur 265345. Tajuk tugasan kami iaitu kajian terhadap pemandu lori trailer akibat peningkatan kes kemalangan maut dan kaedah latihan dalam meningkatkan kecekapan pemanduan. Seperti yang dapat kita lihat sebentar tadi, berita kemalangan jalan raya melibatkan pemandu trailer semakin hari semakin meningkat dan keadaan yang membimbangkan dengan jumlah kemalangan jalan raya dan kemalangan jiwa. Kesilapan operasi manusia seperti ketidakpedulian, salah laku dan gangguan adalah punca utama kemalangan jalan raya. Banyak perniagaan dan organisasi telah menyumbang untuk meningkatkan keselamatan pemanduan dan mengurangkan kemalangan jalan raya. Ketiadaan infrastruktur jalan raya yang mencukupi serta ketidakcekapan kaedah peralatan yang digunakan untuk menyelenggara sistem pengurusan trafik menjadi punca utama isu ini. Pada tahun 2012, kerajaan melancarkan projek perintis untuk memasang sistem penguatkuasaan automatik bagi memerangi kelajuan dan menggalakkan keselamatan jalan raya AES di kawasan yang kerap berlaku kemalangan. Teknologi ini mampu mengenal pasti dan merekod sebarang pelanggaran lalu lintas dengan serta-merta sebaik sahaja ia berlaku. AES ialah sistem pengesanan yang menggunakan kamera foto dan video untuk merakam kerosakan lalu lintas dan pengesan yang diletakkan di atas jalan untuk merakamnya secara automatik. Objektif dan skop kajian kami iaitu yang pertama, mengkaji tahap risiko kemalangan di kalangan pemandu lori trailer. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menjadi punca kemalangan di kalangan pemandu lori trailer. Yang ketiga, mencadangkan latihan yang boleh diambil untuk meningkatkan kecekapan pemandu trailer. Skop kajian iaitu skop kajian soal selidik kepada pemandu lori trailer. Ia melibatkan 5 buah syarikat logistik pengangkutan di utara iaitu Prefaria Sendirian Berhad, Megah Transport Sendirian Berhad, Singhoxon Sendirian Berhad, New Asa Laugesh Sendirian Berhad dan syarikat jasa selamat Sendirian Berhad. Dalam kajian kami, ia merangkumi 50 orang pemandu lori trailer dalam menjadi responden. Supaya dapatan kajian yang dapat kami jelaskan nanti dengan lebih jelas, selain itu umur pemandu trailer juga diambil kira dalam menjalankan kajian ini, maka responden yang dikaji berumur dalam lingkungan 50 hingga ke 55 tahun. Kadar kemalangan jalan raya di Malaysia menunjukkan peningkatan kemalangan jalan raya pada tahun 2010 sehingga tahun 2019. Pelbagai usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan maupun agensi yang berkenaan dalam memberi kesedaran dan keselamatan mengenai jalan raya. Jumlah kematian jalan raya di Malaysia pada tahun 2010 hingga 2019. Jika dilihat pada statistik ini, dapat dilihat penurunan berlaku daripada 2010 sehingga 2011. Data ini telah dijalankan menggunakan 2 jenis prosedur iaitu data MIROS yang berbeza. Dalam penggunaan data MIROS, mengambil kira faktor berkaitan dan kecederaan yang berlaku pada mangsa. Saya Siti Naida binti Muhammad Nur, nombor matrik 265345. Okey, saya akan sambung pembentangan daripada kawan saya tadi. Okey, saya akan menerangkan faktor-faktor yang penyumbang kemalangan pemandu lori inilah. Okey, salah satu faktor adalah pemanduan terganggu. Terganggu ni daripada segi persekitaran udara, daripada segi sekeliling kita lah, macam kadang-kadang handphone kita berbunyi. So benda tu akan, WhatsApp kita masuk, benda tu akan mengganggu kita untuk pemanduan kita lah. Okey, memandu dalam keadaan mengantuk. Kadang-kadang pemandu lori ni, diorang ni letih. Perjalanan diorang tak boleh nak bawa dalam keadaan, jelas lori kan tak boleh bawa laju, tapi diorang still nak kena sampai barang tu dalam masa yang telah ditetapkan. So ngantuk macam mana pun diorang still bawa. Okey, pemanduan terjejas, pemanduan laju melulu, diorang nak cepat sampai. So diorang akan bawa laju. Kadang-kadang kebanyakan kalau kita tengok ke highway, pemandu lori ni dia suka duduk belah kanan walaupun dia tahu kenderaan dia berat. Diorang ni tak boleh pergi mana pun. Lepas tu diorang kena tengok daripada keadaan jalan raya, daripada segi permukaan jalan, persekitaran jalan, jalan berlopak. Itu adalah gangguan lah, penyebab kemalangan jalan raya. Dan satu, kerosakan peralatan kenderaan diorang. Sebelum diorang bergerak, diorang jarang untuk cek brake, minyak hitam, dengan segala-gala peralatan lori tu diorang
jarang diorang nak check. Itu adalah faktor-faktor penyebab kemalangan jalan raya yang tinggi adalah pemandu lori. Okey, daripada segi metodologi kajian, reka bentuk kajian berbentuk deskriptif iaitu menggunakan kaedah soal selidik dan juga sumber lain seperti keratan akhbar dan kajian-kajian lepas. Selain dari itu, online pengangkalan data digunakan untuk mengumpul dan mendapatkan maklumat. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kadar kemalangan melibatkan lori trailer. Hasil dapatan kajian akan dianalisis secara kuantitatif. Okey, instrumen kajian terbagi kepada 4 item. Yang pertama, kriteria pemandu yang bersesuaian dengan jawatan pemandu trailer. Okey, faktor-faktor yang menjadi punca kemalangan di kalangan pemandu lori ataupun trailer. Latihan pembangunan beraksi perlu diadakan kepada pemandu-pemandu trailer ni sebab ia boleh mengurangkan risiko kemalangan. Kaedah-kaedah latihannya. Yang pertama, ketahui perbezaan antara latihan dan pendidikan. Program pembelajaran yang berkesan akan mengimbangi kepentingan latihan hands-on dengan pendidikan yang kukuh, mempelajari dasar syarikat dan peraturan jalan raya. Yang kedua, luangkan masa semasa melaksanakan bahan bukan latihan baru. Untuk membantu pemandu trailer mengekalkan pengetahuan yang mereka perolehi semasa program latihan, pengajar harus merancang kursus mereka mengikut gaya pembelajaran pelatih mereka. Yang ketiga, tekankan keselamatan dengan latihan tambahan. Daripada penilaian prestasi semasa, mengendalikan jentera kepada penggunaan stimulator pemanduan yang berteknologi tinggi, pemandu trek boleh berlatih dalam pelbagai cara untuk meningkatkan keselamatan jalan raya bagi semua. Yang keempat, tekankan keselamatan dengan latihan dan semakan tambahan. Adalah mustahil untuk melatih atau terlalu mendidik pekerja tentang keselamatan. Oleh itu, bagi mengelakkan kemalangan, lebih banyak kaitan dengan membuat keputusan, tumpuan dan berwaspadaan daripada sekadar lulus kursus keselamatan lalu lintas. Yang kelima, mengurangkan insiden dengan memberi ganjaran kepada rekod pemanduan yang selamat. Memperkukuhkan keselamatan pemanduan trailer bukan sahaja terdiri daripada pekerja pesyarah. Cara yang berkesan dan meningkatkan semangat untuk menyampaikan mesej adalah dengan lebih memberikan hadiah kepada pemandu untuk kerja yang dilakukan dengan baik. Yang keenam, menyediakan peluang peningkatan kemahiran. Syarikat pengangkutan dan logistik cenderung mempunyai reputasi buruk kerana menawarkan peranan dead end. Imej ini boleh diubah dengan mudah dengan membangunkan pemandu dengan latihan biasa. Faedahnya adalah pelbagai seperti peningkatan penglibatan tenaga kerja, jenama syarikat yang menarik bakat berkualiti tinggi dan yang paling penting, pengekalan pemandu trek yang berbakat. Kesimpulannya, hasil daripada kesahan dan kebolehpercayaan yang dilakukan mendapati masih banyak kekurangan yang terdapat pada item. Untuk mengukuhkan kesahan, perlu mendapatkan kesahan dari panel pakar yang melakukan kesahan konstruk dan beberapa aspek lain bagi mengukuhkan kesahan. Kebolehpercayaan instrumen pula menunjukkan nilai yang rendah dan tidak dapat diterima secara keseluruhannya. Syarikat pengangkutan khususnya yang melibatkan pemandu lori trailer harus menumpukan perhatian untuk membuat jadual kerja yang sesuai, memaklumkan pemandu terlebih dahulu tentang sebarang perubahan dalam keadaan jalan raya, mengeluarkan permit dan dokumen yang diperlukan dan melaksanakan peranti teknikal yang boleh mengenal pasti dan memaklumkan pengurusan jika mana-mana pemandu berasa mengantuk atau letih. Selain daripada itu, kerajaan harus menumpukan perhatian untuk meningkatkan infrastruktur jalan raya dan menyediakan kawasan rehat di sepanjang lebuh raya di samping firma dan agensi pengangkutan.